فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره ومعارفه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan berkata Al-Allamah Al-Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi rahimahullah ta'ala, artinya arti jangan engkau berjalan daripada satu kaun kepada satu kaun itu. Apa maksud? Dia kata janganlah engkau tuntut dengan segala amalan yang saleh itu, tuntut akan balasan. Jangan minta balasan. Sebab apa? Sebab amal soleh itu kaun, kemudian balasan pun kaun juga. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh, kemudian kita berkehendak kepada balasan, itu namanya berjalan daripada kaun kepada kaun. Dia tak ke mana juga. Itu maksudnya. Jangan engkau tuntut dengan segala amalan yang soleh itu akan balasan. Oyahnya jangan kalau pada akhirat sekalipun, walaupun begitu. Sebab akhirat itu masih lagi kaun. Itu adalah kejadian Allah dan alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Kerana ada ilan bagi kata jangan engkau tuntut tadi, kerana bahawasa akhirat itu kaun seperti dunia juga. Yang seperti mana dunia itu kaun, maka akhirat itu pun kaun. Artinya seperti mana dunia itu ada kejadian Allah, dan maka akhirat itu juga kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada beza, sama ya. Jadi kalau kita buat amal kerana balasan pahala di akhirat, berarti kita ini berjalan daripada satu alam kepada satu alam yang lain, daripada satu kaun kepada satu kaun, daripada satu kejadian kepada satu kejadian. Jadi tak ke mana. Baik. Lepas tu disebut dan bermula segala kaun itu, tak kira lah dunia ke akhirat tu, bagi semua kaun. Dan yang bersamaan ia segala kaun itu bersamaan pada bahawasanya segala kaun itu aghyar. Apa mana aghyar? Artinya arti aghyar itu segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Dunia lain pada Allah. Di situ akhirat pun lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi yang disuruh bukan nak yang lain pada Allah, nak kepada Allah ya. Seperti diceritakan satu cerita berlaku di Baghdad. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul
Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ni bila dia mengajar bukan 2, 3, 40 orang yang hadir dalam kuliah dia, tapi yang hadir dalam kuliah dia itu 30-40 ribu orang. Ulama besar tersuruh kan. Baik. Jadi dalam masjid tempat dia mengajar tu ada satu orang, semua mengasuh duduk mengajar dalam masjid, duduk dalam masjid ketika dia mengajar. Tiba-tiba mereka melihat dan memandang ada satu orang duduk di luar pintu. Dia tak masuk dalam majlis itu. Lalu orang katalah kepada dia, "Wahai Fulan, masuklah menghadap Abdul Aziz." Baik. Maka apa jawab dia? Bagaimana seorang yang sibuk menghadap Al-Aziz nak menghadap Abdul Aziz? Apa beza? Abdul Aziz tu hamba Tuhan yang mulia. Aku duk menghadap Al-Aziz, Tuhan yang mulia. Takkan aku nak pergi menghadap hamba pula. Tengok kan, beza. Jadi Abdul Aziz tu makhluk, dia makhluk. Jadi kalau aku berhadap kepada makhluk, tak ke mana? Daripada makhluk kepada makhluk. Aku nak berhadap kepada Al-Aziz, bukan Abdul Aziz. Aku nak menghadap kepada Al-Aziz. Al-Aziz itu mana? Allah yang maha mulia. Masya Allah. Tengok kan, tu dia panggil ulama-ulama sufi ni, kerohanian mereka. Matlamat mereka, hati mereka ialah Allah ya. Tak ada yang lain. Sebab yang lain tu semuanya tak ada beza orang bagi. Dipanggil kaun. Sebab tu dia kata sini, segala kaun itu yang bersamaan ia pada bahawasanya segala kaun aghyar. Apa makna aghyar? Artinya, arti aghyar itu segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Tengok, dia bukan nak menghadap aghyar, dia bukan nak kepada aghyar, dia pun nak kepada Allah tu Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oyahnya dia kata, dan jika didapat pada setengah-setengah kaun itu, setengah-setengah kaun itu akan anwar sekalipun, yakni akan cahaya-cahaya sekalipun. Contohnya seperti mana pada amalan soleh tadi kan. Ini seperti mana kita terang semalam, amal soleh itu seperti semayang. Semayang itu ada nur, ada cahaya. Puasa juga ada cahaya dia. Zikir juga ada nur dia, ada cahaya. Ada juga salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada anwar dia, ada cahaya-cahaya dia. Walaupun begitu, tapi bukan mereka hendak kepada cahaya tu. Mereka nak kepada munawwir, Tuhan yang memberi cahaya tadi. Nak tu. Itu pandangan mereka sampai ke situ kan. Bukan nak pada cahaya. Baik. Jadi supaya mereka ini tidak bersama dengan diri mereka, dan supaya mereka ini tidak bersama dengan bahagian atau hawa nafsu mereka, yang mereka nak ialah bersama dengan Allah. Itu ya.
ilallah, berjalan kepada Allah. Baik. Bahkan tengok dia kata, bahkan tuntunlah engkau, itu kata Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Dia kata bahkan tuntunlah engkau akan semata-mata Tuhan yang karim, lagi mannan, lagi yang banyak memberi nikmat. Mannan itu maksudnya yang banyak memberi nikmat. Tuntut yang tu, cari yang tu, yang telah menjadikan akan segala akuan, akan sekalian kejadian atas sekalian makhluk ini. Tuntut yang tu, jangan tuntut yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tuntut Allah ya, cari Allah ya. Sebab tu tujuan mereka tak ada lain yang lain ialah as-sidqu bil ubudiyah, benar di dalam sifat kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ana cari redha Allah ya. Kan? Baik. Kerana apa? Tuntun engkau akan semata-mata Tuhan tu kerana menyempurnakan dengan muqtada ubudiyah. Itu dia makna, iaitu kerana menyempurnakan dengan muqtada. Muqtada tu maksudnya tuntutan ubudiyah, yakni tuntutan sifat kehambaan tu. Tuntutan sifat kehambaan, sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak yang tu ya. Itu tuntutan yang dituntut oleh orang-orang arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah mereka nak menunaikan sifat kehambaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nak yang lain dah. Seperti kita kata seorang hamba, dia buat kerja kepada tuan dia, dia nak apa? Bukan dia nak upah pada tuan dia, sebab dia hamba kan. Habis dia nak apa? Dia nak redha tuan dia. Aku tak nak upah pada tuanku sebab tuanku jaga aku elok dah, tuan aku bagi makan dekat aku elok dah, tuan aku ni bagi pakai pakaian, tempat tinggal semua elok dah. Jadi aku berkhidmat dekat dia kerana apa? Nak muqtada, tu nak menunaikan tuntutan aku ni hamba dia. Nampak tu ya. Bukan nak balasan pun tak. Aku nak tunai muqtada ubudiyah ni, tuntutan sifat kehambaan tu. Lepas tu nak apa? Nak redha dia. Aku nak tuan aku tengok aku buat gini, tuan aku suka. Itu yang aku nak. Tu kan. Tuan aku suka dan tuan aku ni kasih kat aku. Itu yang aku nak. Itu yang orang sufi mereka buat amal ni kerana kasih, bukan kerana terpaksa. Dia tak macam dengan kita buat amal ni pasal taklif. Kalau tak pasal taklif, tak buat dah. Dia bonum sama ada taklif atau tak taklif, mereka nak buat. Pasal apa buat? Sebab kami kasih, cinta. Tak sama kan? Ya Syekh Ibn Atha'illah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya At-Tanwir bi Isqati Tadbir, dia buat perumpamaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadat yang wajib dan juga dengan ibadat yang sunat. Lagu mana? Dia buat perumpamaan kan begini, iaitu seperti dua orang hamba bagi satu orang tuan. Tuan ni dia ada dua orang hamba, maka tuan ni kata apa?
wahai hamba-Ku, kedua-dua hamba-Ku ni kan, kamu mesti cari duit dekat aku ni, kena bagi setiap hari seorang RM50. Itu kita panggil apa? Itu taklif kan, itu kewajipan. Maknanya hamba yang pertama dengan hamba yang kedua mesti kena keluar pergi buat kerja, cari duit, dapat seorang RM50 bagi dekat kan tuan dia. Macam tu. Baik. Kemudian dua-dua orang hamba ni pun keluar pergi buat kerja, cari kerja. Kawan ni buat kerja ni, kawan ni buat kerja ni, dapatlah kan, dapatlah banyak sekian-sekian. Contohnya si A ni dia dapat RM100, lepas tu si B pula dia dapat RM150. Pasal apa tak sama? Pasal buat kerja masing-masing kawan ni. Baik. Kemudian mereka pun baliklah jumpa tuan mereka. Maka si A ni bagi RM50 dekat tuan dia. Tuan ni nak RM50. Hak tuan minta, yang tuan perwajibkan pada kami tiap-tiap hari kena bayar RM50 seorang. Dia bagi. Hak RM50 dia tak bagi, dia simpan kat dia. Faham tak? Lepas itu hak si B ni, hamba yang kedua ni, dia balik kan, dia bagi dekat tuan-tuan ni RM50. Ini hak kewajipan atas saya, yang tuan minta saya bagi RM50 ni. Ni saya tambah lagi RM100 kan. Tuan kata, ni apa pula ni? Tak, ni hak kasih saya, suka saya nak bagi dekat tuan. Itulah orang panggil ibadat sunat. Jadi antara dua orang hamba ni, mana yang dikasihi oleh tuan dia? Tentulah tuan dia kasih kepada hamba yang si B ni. Sebab apa? Sebab dia buat kerja bukan setakat dia bayar kewajipan dia, tapi dia buat kerja lebih. Lebih tu kerana kasih dan sayang, cinta dia kepada tuan dia. Maka berhaklah dia mendapat cinta Allah. Macam itulah kita, seorang hamba yang hanya melakukan ibadat fardu saja, sunat dia tak buat. Tak apa, boleh, sebab dia hanya menunaikan kewajipan. Seorang hamba ni dia buat dua, hak fardu dia selesai, hak sunat lagi dia tambah buat. Maka yang ni lah yang berhak mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia buat tu bukan kerana dipaksa. Tuan tak suruh, tuan hanya suruh bagi RM50 ya. Tapi dia bagi lebih RM150. Ini lebih ni, dah lebih ni kerana kasih, cinta kan? Maka Tuhan kasih kepada dia. Itu perumpamaan, perbandingan. Kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ni dengan Tuhan macam tu perumpamaan, perbandingannya. Kalau setakat kita hanya buat yang fardu saja, alhamdulillah lah, mana kita dah dapat menunaikan kewajipan yang ditaklifkan. Tapi tak ada apa, hanya dapat tunai sajalah. Tapi bila kita tambah dengan ibadat yang sunat, maka inilah orang panggil kan lebihnya di situ. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam hadis kursi itu kan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Sentiasalah hamba aku ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan sunat-sunat sehingga aku kasih kepadanya. Ingat kan, itu hadis kursi sahih.
Itu dipanggil menyempurnakan muqtada ubudiyah. Dan kerana menunaikan segala hak rububiyah, dia panggil hak ketuhanan. Tu kan, supaya tahaqquq engkau, yakni kejam dan mantap engkau dengan maqam wa anna ila rabbikal muntaha, artinya dan bahawasa kepada Tuhan engkau sahajalah kembali semua makhluknya, makhluk Allah. Ke situ belakang dah. Jadi penghujungnya, pengesutnya situ semuanya. Allah Tuhan. Lepas tu kita nak pergi berapa ke tempat ni. Itu bukan tempat tuju yang sebenarnya. Tempat tuju yang sebenarnya, penghujungnya ialah Allah. Semua kita nak kembali kepada Allah, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat untuk dia, kerana dia, kan? Jangan kerana yang lain. Itu saja. Baru dinamakan ar-rihlah ilallah, berangkat atau berpindah atau berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Dari situ. Ini mudah ya nak kita baca sebentar. Dan inilah maqam orang-orang arifin. Mana inilah yaitu maqam wa anna ila rabbikal muntaha. Tanda tertentu. Dan inilah mana maqam wa anna ila rabbikal muntaha. Dasar ni kan nak kita baca supaya tahaqquq engkau dengan maqam wa anna ila rabbikal muntaha. Dan orang tu, dan inilah yakni maqam wa anna ila rabbikal muntaha, itu dipanggil maqam orang-orang arifin yang benci mereka itu daripada tuntun akan thawab, yakni tuntun akan pahala, tak tuntun akan balasan. Jadi kita kena faham elok apa makna benci mereka itu. Bukan mereka tak mau pahala, jangan silap faham. Bukan yang benci mereka itu akan thawab, daripada tuntun akan thawab, kan? Bukan mana mereka tak nak kepada pahala, tak. Maksud mereka bukan maksud begitu. Bahkan perkara itu disuruh, kan? Tapi maksud dengan mereka itu, mereka takut bila mereka buat gitu, takut ada buan ataupun bahagian bagi nafsu. Itu ya. Jadi kalau kami buat beramal begini ni, nak kepada pahala. Jadi bila nak kepada pahala itu ada bahagian nafsu. Jadi mereka takut yang tu ya. Bukan mereka tak nak kepada pahala tu. Jangan silap faham. Gitu tu. Lepas tu pula yang disebut perkataan Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah, tu kan disebut kan. Jangan adalah kita hikam, syarah hikam Imam Abdullah Syarqawi. Dia kata apa? Kata Rabi'ah, ma'abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatika. Tiada aku beribadat kepada engkau wahai Allah kerana takut neraka engkau. Tak.
Awak dia tak takut neraka ke? Takut neraka. Tapi kalau buat ibadat takut neraka itu ada bahagian nafsu. Wala tama'an fi jannatika, dan tidak juga aku berbuat ibadat kepada engkau itu kerana tamak, nak sangat kepada tamak. Kita nak sangat kepada syurga engkau. Awak kita nak tuntut syurga tak boleh? Boleh, bahkan benda tu disuruh kan, benda tu disuruh. Kan dalam hadis ada, bila kamu nak mintalah syurga, wasilah tu. Mungkin dia suruh minta wasilah syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tu, nak minta syurga wasilah tu. Ini pasal apa? Kami bukan tamak pada syurga engkau. Tak. Tujuan maksud mereka ialah kerana takut di situ ada bahagian nafsu. Jadi dia pun nak kikih pun bahagian nafsu tu tak mau. Kami tak mau. Kami nak Allah. Tu. Gitu. Itu maksud ni pun. Maka jangan kita silap faham perkataan mereka tu. Seperti kata Rabi'ah tadi kan, ma'abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatika wa innama abadtuka hubban laka wa syauqan ila liqa'ika. Aku ibadat kepada engkau ni kerana kasih, cinta kepada engkau, dan kerana rindu ingin bertemu engkau. Tengok. Jadi cinta kasih ni bukan ada bahagian nafsu. Memang engkau itu ahli yang layak dicintai, dirindui kan. Begitu. Jadi ingat, kita buat amal ibadat ni kerana kasih, cinta. Jangan ingat aku semayang ni pasal aku terpaksa. Kalau sebab tak terpaksa, aku tak semayang lah. Jadi kalau kita buat amal ibadat kerana terpaksa, tak mana ubudiyah, tak mana kehambaan. Itu situ. Tu pun kita tengok juga mujur Tuhan paksa kita, Tuhan taklif. Kalau Tuhan tak taklif, pakai kita tak buat dah. Bila kita tak buat, tempat kita tak mana. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita ni Tuhan nak bagi syurga, hakikatnya limpah kurnia dia. Tapi Tuhan ikat kita ini dengan hukum taklif. Kalau tak ikat dengan hukum taklif ni, pakai kita tak buat dah. Sebab Tuhan taklif, sembahyang 5 waktu wajib ditaklifkan. Kalau tak diikat dengan taklif ni, pakai kita tak sembahyang dah. Jadi kita ada orang yang buat sembahyang tadi, aku buat ni kerana apa? Pasal aku terpaksa kena buat. Jadi dia ingat gitu, aku buat ni kerana aku terpaksa. Kerana terpaksa. Bila kita buat kerana terpaksa, ada apa? Apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Kan? Tak dapat apa. Macam yang kita kata, seorang murid bila guru suruh, hang buat benda ni. Orang tanya, hang buat ni pasal apa? Aku terpaksa ya, sebab guru suruh. Kalau tu guru tak suruh, aku tak buat ni. Jadi dia buat juga. Bila dia buat, boleh apa? Boleh apa? Gitu juga seperti mana seorang isteri, bila suami kata ni buat yang tes cawan, dia buat yang tes cawan, tapi dia buat dalam keadaan paksa, terpaksa, maka dapat tak pahala? Tak dapat pahala. Hei, masak nasi lapar ni,
Dia pun masak nasi. Bila dia masak nasi, kerana terpaksa kan. Kalau tak sebab ni aku tak masak dah, tapi aku buat ni pasal terpaksa ni, kena masak juga. Jadi dia dapat pahala tak? Tak dapat pahala khidmat kepada suami, khidmat kepada anak-anak. Faham tak? Gitu. Sebab untuk kita buat tadi ni, masak nasi, basuh pinggan, niat kerana berkhidmat kepada suami, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Begitulah apa pekerjaan dan urusan yang lain pun, buat tu kerana cinta, kerana kasih, barulah kita dikasihi, disayangi kan. Orang-orang arifin, mereka buat ibadat kepada Allah tu kerana cinta, kasih kepada Allah. Sebab tu mereka dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tak fikir benda lain dah, tak fikir benda lain, nak Allah ya. Sebab tu diceritakan sedikit kan. Ada kita baca Syekh Abdul Wahab Asy'arani digelar dengan Syekhul Islam. Gelaran Syekhul Islam ni bukan sembarang gelaran kan. Kalau kita nak buat perumpamaan, perbandingan, gelaran Syekhul Islam ni paling tinggi lah. Di bawah dia tu 10 orang mufti ya. Mufti tu rendah lagi pangkat kan. Kalau kita buat perumpamaan bagi apa, DO, di bawah DO tu ada ADO, ada 10 orang lagi kan. DO ni tinggi. Itu perumpamaan perbandingan. Syekhul Islam alim 4 mazhab, begitu mungkin ni. Jadi di zaman dia tu juga ada seorang ulama sufi yang bernama Syekh Ali Khawas kan. Syekh Ali Khawas, Syekh Ali Khawas ni dia bukan erti baca, tulis pun tak erti, tapi wali besar. Baca kitab tak erti, tulis tak erti kan. Orang duk kata dia wali, dia wali. Maka Syekhul Islam, orang panggil Syekhul Islam, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni, dia kerja, dia Syekhul Islam, dia ada pejabat dia kan, berkhidmat pada masyarakat macam untuk qadhi lah. Dia ada office dia, ada tu mufti, ada office dia. Di tiap-tiap hari dia nak berjalan pergi ke pejabat dia tu, dia akan melalui rumah Syekhul Islam, orang panggil Syekh Ali Khawas ni kan, lalu. Jadi bila sampai ke rumah Syekh Ali Khawas, dia sebut apa? Subhanalladzi lam yaj'alil waliya minal jahil. Dia kata apa? Maha suci Tuhan yang tidak pernah menjadikan walinya itu daripada kalangan orang jahil. Sebab apa? Itu kata-katanya menyindir Syekh Ali Khawas. Sebab Syekh Ali Khawas ni dia tak erti baca, dia tak erti tulis, jahil lah tapi orang kata dia wali. Syekhul Islam kata apa? Maha suci Tuhan, Tuhan tidak menjadikan daripada kalangan walinya itu orang jahil. Tiap-tiap hari begitu. Bila sampai depan rumah Syekh Ali Khawas kan, maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni berkata begitu, sindir. Sampailah satu masa, satu ketika, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni, dia ada seorang isterinya bernama Zainab. Dia ada rumah
di atas rumah dia tu ada loteng kan, loteng faham, tempat tinggi, loteng. Orang dulu dia buat loteng dia pada waktu malam dia pun untuk berehat. Jadi satu malam dia dengan isterinya Zainab ni nak naik atas loteng tu, maka isterinya terlarang nak naik kan. Bila terlarang naik, Syekh Abdul Wahab kata, tak apa mai naik atas belakang aku nak dukung. 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 Bila dukung, kokok bagi kokok, bukan dukung. Dukung lain kan. Ni kokok naik di atas tu. Tak apa, malam-malam dia pemakan angin tu. Dua esok kan, dia Nabi menjabat dia lalu di hadapan rumah Syekh Ali Khawas. Maka dia sebut perkataan ni, ada sebut tiap-tiap hari, Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan wali daripada kalangan orang jahil. Maka Syekh Ali Khawas jawab, Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan ulama itu himar bagi Zainab. Himar tu maksudnya binatang keldai, tunggangan bagi Zainab. Kan semalam dia dukung dia apa orang panggil kokok. Orang Indon panggil mengendong. Mengendong atau mengokor. Mengendong Zainab di belakang dia naik. Jadi hang ni jadi tunggangan orang lain pula. Jadi kuli orang lain. Terkejut Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia kata, macam mana Syekh Ali Khawas tahu sedangkan rumah dia dengan rumah aku jauh? Masa tu bukannya ada CCTV, telefon, alat-alat pelatan canggih dan sebagainya, macam boleh tahu? Terkejut dia kan? Maka dia pun berasa heran. Bila dia berasa heran, akhirnya dia pergi jumpa Syekh Ali Khawas. Dia kata, wahai Syekh Ali, kata, aku minta maaf banyak-banyak lah, aku dah sindir engkau ni. Jadi aku mai sini nak minta berguru dengan engkau, nak mengaji dengan engkau. Syekh Ali kata kat dia balik, hang alim salah, Syekhul Islam, aku orang jahil. Hang duk kata aku ni jahil. Apa hang nak mengaji kat aku? Hang Syekhul Islam, pangkat besar. Dia kata balik kat dia, dia minta maaf apa semua. Akhirnya dia terima Syekh Abdul Wahab ini sebagai muridnya. Pertama sekali bila mana Syekh Ali Khawas ni menerima Syekh Abdul Wahab ni sebagai muridnya, dia kata apa? Dia kata, semua kitab-kitab hang tu hang buang tak ke tepi dulu. Terkejut ni nak buang kitab ni. Dia tak faham lah maksudnya. Bukan buang kitab, maksudnya kitab ni aku yang karang, kitab ni aku yang tulis. Aku maksudnya keakuan itu. Jadi hang kena buang keakuan hang tu, baru boleh hang menjalani jalan ini. Selagi mana dalam diri yang itu sifat ananiyah, sifat keakuan, ni aku ni, ni aku yang buat, ni aku ni, selagi itu engkau tidak akan sampai kepada maqam ini. Yani maqam yang kita sebut ni lah, wa anna ila rabbikal muntaha ni, tak sampai. Hang ni masih dengan diri hang masih lagi dengan nafsu hang masih lagi dengan keakuan hang.
tak akan boleh sampai kepada Allah. Baru dia faham. Baru dia faham. Maka Syekh Abdul Wahab pun buat seperti mana yang disarankan oleh gurunya ini, Syekh Ali Khawas ni. Dia buat sampai hilang keakuan, tak nampak diri dah. Bila tak nampak diri, semua nampak Allah. Bila nampak Allah, habis. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu sebab Syekh Abdul Wahab ini dia akhirnya baru dia menulis kitab-kitab sufi. Jadi di sini apa kita dapat faham? Banyak benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Nak cerita kata waliullah ini tak syarat dia alim. Dia tak syarat dia alim. Daripada kalangan orang jahil pun Tuhan boleh ambil dia jadi wali. Tapi Tuhan ajak dia jadi alim. Tak mesti orang nak jadi wali itu dia mesti alim besar betul sampai peringkat Syekhul Islam, peringkat mufti. Tak mesti. Syarat nak jadi wali ni yang penting hati suci, hati bersih, hati ikhlas. Wali bukan nanti mengaji sampai PhD, mengaji sampai dapat profesor, madya kehormat dan sebagainya. Tak mesti. Hak mengaji lepas fardu ain ni pun cukup dia boleh jadi wali kalau dia menjalani jalanan aulia, suci bersih hati dia. Waliullah. Tengok Syekh Ali Khawas, dia bukan kerti baca, tulis pun tak boleh, tapi wali besar. Masya Allah. Boleh mengajak pula Syekhul Islam, Syekh yang besar, Syekh Abdul Wahab Sya'rani berguru dengan dia. Allahu Akbar. Inilah banyak pengajaran yang kita boleh ambil kan. Maknanya kalau kita ini tidak bersuhbah, tidak duduk di bawah tarbiyah guru rohani, selagi mana kita ada keakuan diri, jangan haraplah boleh sampai maqam wa anna ila rabbikal muntaha ni. Jangan haraplah nak boleh berrihlah ila Allah, nak sampai maqam ar-rihlah ila Allah ataupun maqam wa anna ila rabbikal muntaha ini, mesti duduk di bawah tarbiyah, asuhan, didikan dan suhbah guru. Tengok Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia syekh dah, sepatutnya tak payah cari guru sebab dia Syekhul Islam. Tak, kena cari juga. Ini yang disebut oleh Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, waliullah besar di Mesir. Dia kata apa? Talabus syekh bit tariq wajibun ala kulli murid wa in kana min akabiril ulama. Mencari guru dalam perjalanan menuju kepada Allah itu wajib atas setiap murid, sekalipun murid itu dia daripada kalangan ulama-ulama besar. Ini yang berlaku pada Syekhul Islam Zakaria Ansari. Bukan Syekhul Islam saja, bahkan Imam Ghazali, kan kita pernah cerita Imam Ghazali hebat, Hujjatul Islam. Akhirnya dia juga cari guru ini, iaitu Al-Ustaz Abu Bakar Al-Warraq, guru dia. Kita tahu benda-benda yang macam ni. Dia perlu duduk di bawah tarbiyah dan juga asuhan murabbi, mursyid yang sempurna. Kena tunjuk di situ. Baik, sebab tu dia kata di sini ni, itu dia kata inilah maqam orang-orang arifin yang benci. Kita hurai tadi ni, hurai makna benci itu bukan mereka tak nak tu. Tujuan mereka benci kerana mereka takut itu ada bahagian nafsu. Jadi nak keluar daripada bahagian nafsu tu.
Jadi maka benci mereka itu dari bertuntut akan thawab, dan semata-mata mereka itu tilik kepada Tuhan yang Karim, yang Wahhab. Wahhab maksudnya yang banyak memberi dan menganugerahkan. Di mana Wahhab, yang banyak menganugerah dan juga memberikan kepada hamba-Nya. Maka tahaqquk mereka itu dengan maqam ikhlas. Mana yang datang ia maqam ikhlas itu datang daripada tauhid yang khas. Ini kita kena faham lah tu. Jadi apabila disebut tauhid khas, maka terlebih dahulu kita kena fahami bahawa tauhid itu terbagi kepada dua. Ada tauhid am, ada tauhid khas. Kan? Tauhid am iaitulah tauhid kita dah mengaji sifat 20 je lah. Kan? Perkara yang bersangkut dengan ketuhanan, kenabian dan juga sam'iyat. Itu dipanggil tauhid am. Maksudnya tauhid am iaitu tauhid yang bahasa i'tiqad. Ada semua tu jenis i'tiqad. I'tiqad. Baik. Tujuan kita pelajari tauhid am, tujuannya ialah supaya mengeluarkan kita daripada syirik, yakni syirik akbar ataupun syirik jali, syirik yang terang-terang. Tu kan? Sebab syirik ni dia ada dua pula. Sebab tauhid lawannya syirik. Seperti mana tauhid itu ada dua bahagi, maka syirik pun ada dua bahagi juga. Ada lagi kita hurai. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua kita panggil tauhid khas. Tauhid khas. Maka tauhid khas ni dipanggil tauhid, dia bukan bersangkut pun dengan i'tiqad, tapi dia yang bersangkut pun dengan syuhud. Syuhudi dipanggil, kan? Pandang mata hati, iaitu kita memandang segala yang berlaku dalam alam ini semuanya terbit daripada perbuatan Allah. Itu panggil tauhid af'al. Terusnya tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Itu dipanggil tauhid khas. Apa tujuan kita mempelajari tauhid khas ni? Tujuannya ialah supaya melepaskan dan mengeluarkan kita daripada syirik jali. Syirik jali, syirik yang syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Syirik yang tersembunyi dalam hati, yang di mana syirik yang tersembunyi dalam hati ni punca timbulnya daripada dua perkara. Pertama iaitu sebabnya waham, yang kedua khayal. Dua ni yang menyebabkan timbul syirik khafi, kan? Syirik khafi. Jadi fungsi kita pelajari tauhid khas ialah supaya nak keluar syirik khafi. Syirik khafi ni lah yang ada yang kita sebut tadi ni, anania, keakuan, aku itu, aku ini, aku yang buat itu, aku nampak kita semua, nampak makhluk, kan? Tu yang disebut di sini ni. Dia kata bila kita buat tu nampak Allah, ya. Di situ dipanggil sampailah pada maqam ikhlas yang datang ia maqam ikhlas tadi daripada tauhid yang khas. Jadi kita kena pelajari tauhid khas ni. Itu kita dah belajar kitab Durun Nafis, amal ma'rifat,
dan yang lain-lain lagi kan seumpama dengan dia. Itu semua dia panggil tauhid khas. Syuhud bagi pandang mata hati kepada Allah, semuanya Allah, jangan pandang kepada yang lain. Itu kan. Baik, barulah lepas kita ini daripada dua syirik. Syirik khafi itu kebanyakan orang lepas pada syirik jali ya. Tapi syirik khafi tak lepas. Pasal apa tak lepas? Pasal dia tidak mempelajari tauhid khas. Kita kena belajar dua-dua tu. Bila belajar kita tahu beza. Ni untuk yang ni kita letakkan hak dia pada yang berhak. Kita letakkan bahagian dia pada yang ada bahagian dia. Bahagian. Ni bahagian tauhid ni. Yang ni bahagian tauhid ni. Letak pada bahagian dan hak masing-masing, baru selamat dan elok. Di situ. Baik. Jadi alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita dapat mempelajari tauhid khas kan, bukan setakat mempelajari tauhid am saja. Lepas tu tauhid khas ni ulama bahagi pula kepada 3. Dia nak pecah dia pula tu. Tauhid khas ni ulama bahagi pula pada 3 bahagi. Ada tauhid khas dia panggil tauhid khawas. Yang kedua dipanggil tauhid khawasul khawas. Dan yang ketiga tauhid khassu khawasil khawas. Tauhid khas tu dibagi 3. Tauhid khawas, ada tauhid khawasil khawas, ada satu lagi tauhid akhassi khawasil khawas. Ini panjang cerita dia. Nanti lain masa dan tempat dia kita cerita, insya-Allah. Mungkin dalam pengajian atau turun nafis nanti. Kita kena tengok tempat dia. Sekarang ni hanya kita bincang tauhid khas saja. Tauhid khas tu tadilah, iaitu dia menafikan ananiyah tu, menafikan sifat individualistik, nama orang panggil sifat keakuan, aku, orang itu, orang ini. Jadi menafikan benda tu, hanya nampak semuanya Allah. Tu ya. Tu panggil ar-rihlah ilallah. Itulah maqam wa anna ila rabbikal muntaha. Habis. Baik. Dan ada pun orang yang lari. Tu tengok sama nak. Dan ada pun orang yang lari ia daripada riya pada ibadatnya, dan tuntun ia dengannya, dengan ibadat itu akan balasan. Dia lari pada riya, tapi dia beramal tadi ni, maknanya dia beramal bukan kerana nak tunjuk kepada manusia, pujian manusia, tapi dia buat kerana Allah. Tapi dalam kerana Allah tu dia nak juga kepada balasan. Itu maksudnya. Maka sesungguhnya telah lari ia daripada kaun kepada kaun juga. Itu nama kaun juga. Jadi aku buat ibadat ini bukan kerana nak tunjuk pada orang, nak pujian orang, tapi aku buat ni menjunjung perintah Allah. Tapi dalam junjung perintah Allah tu dia ada niat nak kepada balasan. Maka ini juga dinamakan orang yang lari berjalan daripada kaun kepada kaun dengan ketiadaan syak, tak ragu-ragu lagi, itu pasti kan. Maka jadilah ia orang yang beramal tadi ni bukan kerana riya, kerana Allah, tapi
dia nak pada pahala. Jadi siapa himar pengisar yang berjalan ia himar tu, padahal tiada berpindah ia daripada tempat yang telah berjalan ia himar daripadanya, daripada tempat tadi. Kerana apa yang kata gitu? Kerana kembali ia himar tu kepadanya, yakni kepada tempat yang dia mula berjalan tu. Faham tu? Duk kot tu jugalah gitu. Sama ya nak. Jadi kita kata, oh jadi beramal ni kalau tak mau nama jalan berdekun kepada dekun, jadi kita kena beramal kerana Allah. Ya, memang kita beramal kerana Allah, jadi menjunjung perintah Allah. Tapi dalam beramal itu ada niat kita nak pada pahala. Maka orang ni sama lah juga seperti mana orang yang di atas tadi. Nah, maknanya dia berlari daripada kaun kepada kaun juga. Dia juga tidak tumpat, melainkan seperti seekor keldai yang berjalan daripada satu tempat kemudian pusing balik ke tempat itu. Macam tu jugalah. Baik, lepas tu dia kata intaha. Atau intaha tu maksudnya habislah, selesailah. Selesai apa? Yakni selesai perkataan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Kena tulis intaha, mana selesai. Selesai apa? Yakni selesailah perkataan Al-Allamah Asy-Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi rahimahullah ta'ala. Habis kataan dia dekat tu ya. Jadi nak rojok kataan ni, cari kitab dia lah. Dia ada kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah bagi Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Dia ada syarah dia. Tapi syarahnya lebih kurang semacam dengan Syekh Abdullah Syarqawi juga. Bahkan dia ringkas sikitnya. Syekh Abdullah Syarqawi ni dia panjang sikit. Syekh Abdul Majid ni dia ringkas sikit daripada syarahan hikam Syekh Abdullah Syarqawi. Tapi sama. Dan dua-dua orang pun sama. Tak silap ingat, Syekh Abdullah Syarqawi ni orang Mesir. Begitu juga Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi ni pun orang Mesir juga. Ulama sufi semua dua-dua tu. Baik. Yakni baru dia nak urai balik perkataan dulu. Hak kata la tarhal min kaunin ila kaunin itu. Situ dulu, wallahu a'lam. Allah astagfirullah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ishrah alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi